Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Mutakhir edisi pagi 21 Mei 2022. Terima kasih luangkan masa anda bersama Sabah Hits Online TV. Saya Rabi Kalibau. Kita terus ke tajuk utama. Dana pemberian khas diharap dapat dipertingkatkan lagi. Pastikan haiwan ternakan di Sabah bebas penyakit kaki dan mulut. Tidak perlu sejauh 100 km untuk dapatkan pas menyeberangi sempadan. Kerajaan Sabah berharap pemberian khas daripada Kerajaan Persekutuan kepada Sabah akan terus ditingkatkan bagi membolehkan lebih banyak inisiatif berorientasikan rakyat dilaksanakan di negeri ini. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Noor berkata, beliau percaya pendekatan keluarga Malaysia diilhamkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob boleh menjadi formula terbaik bagi menangani isu legasi serta kerjasama antara Sabah dan Kerajaan Persekutuan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia edisi Sabah dilancarkan oleh Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Haji Ji berkata banyak kemajuan mulai dicapai dengan terkini persefahaman antara kedua-dua pihak pada 14 April lalu yang membawa kepada langkah pertama penyelesaian kajian semula kadar pemberian khas kepada Sabah di bawah perkara 112 di Perlembagaan Persekutuan. Beliau memaklumkan kepada Perdana Menteri bahawa tambahan hasil negeri yang diperolehi melalui kenaikan pemberian khas daripada 26.7 juta kepada 125.6 juta itu dikembalikan terus kepada rakyat. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah menahan seorang pegawai kanan Jabatan Kerajaan Negeri dan seorang pasara kerajaan kerana meminta dan menerima rasuah berjumlah kira-kira RM700,000 daripada sebuah kilang sawit. Kedua-dua mereka ditahan di pejabat SPRM Sabah ketika hadir memberi keterangan pada kira-kira jam 4 petang bagi membantu siasatan kes. Menurut sumber, kedua-dua suspek dipercayai meminta dan menerima suapan sebagai balasan untuk melindungi aktiviti pemalsuan pengisytiharan cukai jualan minyak sawit mentah setiap bulan kepada Kementerian Kewangan Sabah MOF. Tindakan kedua-dua suspek telah menyebabkan kerugian jutaan ringgit kepada negeri Sabah. Pengarah SPRM Sabah Datuk S. Karunanati ketika dihubungi mengesahkan pengesahan itu dan kes disiasat mengikut Seksyen 17(e) Akta SPRM 2009. SPRM Sabah dijangka membuat permohonan reman di Mahkamah Magistrate Kota Kinabalu hari ini. Menurutnya, pihaknya tidak menolak kemungkinan beberapa tangkapan susulan akan dibuat. Kementerian Pertanian dan Perikanan Negeri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan mengetatkan pemeriksaan perubatan terhadap semua haiwan ternakan sebelum dihantar dari satu daerah ke daerah lain berkuat kuasa serta-merta. Beliau berkata langkah itu antara usaha bagi mencegah penularan penyakit kaki dan mulut FMD di negeri ini berikutan laporan mengenai ancaman penyakit itu terhadap haiwan ternakan di negara jiran Kalimantan, Indonesia. Menurutnya, kementerian mengambil apa saja langkah yang perlu bagi mengelak penularan penyakit itu di Sabah dalam usaha mengekalkan status negeri ini sebagai kawasan yang bebas daripada penyakit FMD. Jeffrey yang juga timbalan Ketua Menteri berkata kementeriannya menetapkan semua pergerakan haiwan ternakan dari satu daerah ke daerah lain perlu didokumentasi menggunakan borang atau sijil yang dikeluarkan Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sabah untuk menjelaskan keadaan kesihatan haiwan terbabit. Oleh itu, borang atau sijil berkenaan boleh diperolehi di mana-mana pejabat JPVS. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berharap seberang isu atau permintaan Sabah dapat dibincangkan serta dipertimbangkan untuk diselesaikan dengan baik. Beliau berkata Kerajaan Persekutuan amat positif untuk memenuhi perkara dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA 63 terutama yang sepatutnya diperolehi oleh keluarga Malaysia Sabah. Sehubungan itu, sebuah jawatan kuasa peringkat persekutuan dibentuk dan dipengurusikan oleh beliau sendiri dan disertai oleh Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Noor bagi membincangkan pelbagai perkara termasuk tuntutan Sabah menerusi MA 63 ucapnya. Tambahan beliau lagi, dengan semangat keluarga Malaysia, kita berharap seberang isu atau permintaan Sabah yang tertunggak dapat dibincangkan dan diselesaikan sebaik-baiknya. Katanya ketika berucap pada Majlis Perasmian Jelajah Aspirasi Jelajah Keluarga Malaysia di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu kemarin. Kembali selepas ini. Hai
kepada yang berbakat di luar sana, kami di Sabah Hits kini sedang mencari seorang penyampai berita yang fasih berbahasa Melayu, berminat dalam bidang kewartawanan. Serahkan bakat Anda di Sabah Hits Online TV. Mungkin Anda adalah yang kami cari. Untuk maklumat lanjut, boleh menghubungi kami terus ke nomor yang tertera. Jangan malu, jangan segan, tunjukkan bakat sebenar Anda. Saya Rabi Kalibau, Sabah Hits Online TV. 994 juta telah dirampas masih berpeluang bagi mengenai penyelesaian isu pendatang tanpa izin KL. Pada kali ini demikian belum mengambil. Bertemu kembali. Kerajaan akan membincangkan isu kenaikan harga tiket penerbangan yang tidak munasabah dan masa penerbangan ditunda ketika musim perayaan bersama pihak berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga mahu rakyat dapat menggunakan perkhidmatan penerbangan tanpa keluhan tiket mahal pada musim perayaan akan datang. Justru perbincangan akan diadakan dengan pihak terbabit supaya keluarga Malaysia tidak lagi bimbang hendak pulang ke kampung, katanya ketika berucap pada majlis peresmian jelajah aspirasi keluarga Malaysia di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu kemarin. Pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bahawa PAS menyeberangi sempadan yang kini boleh didapati di pos kawalan imigresen Pegalungan, Nabawan memberi kabar gembira buat masyarakat di pedalaman Sabah. Kini penduduk di Pegalungan tidak perlu lagi pergi sejauh lebih 100 km ke Keningau untuk mendapatkan PAS menyeberangi sempadan atau PAS lintas batas. Demikian pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semasa pelancaran jelajah aspirasi keluarga Malaysia di Pusat Konvensyen SICC Kota Kinabalu kemarin. Di samping itu, urusan pembaharuan PAS lawatan jangka panjang dan PAS lawatan kerja sementara PLKS juga boleh dilakukan di semua pejabat imigresen di Sabah. Beliau berkata, di bawah semangat keluarga Malaysia diharap agar seberang isu maupun permintaan Sabah yang tertunggak dapat dibincang dan diperkembangkan dengan sebaiknya. 7 rumah termasuk sebuah rumah panjang musnah terbakar dalam kejadian di Kampung Salong, Nabawan pada 19 Mei lalu. Kebakaran pada jam 6.30 petang itu membabitkan rumah jenis tidak kekal. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 6.50 petang. Katanya, sepasukan 5 anggota dan pegawai bersama jentera dikerahkan bergegas ke lokasi kejadian. Kawasan kejadian tidak mempunyai jaringan talian komunikasi dan pasukan bomba juga terpaksa menaiki bot untuk sampai ke lokasi. Sebaik tiba di lokasi, pasukan operasi membuat pengesahan kebakaran dan semua rumah terbabit musnah sepenuhnya, katanya dalam kenyataan media baru-baru ini. Kembali selepas ini. Berbakat di luar sana, kami di Sabah Hits kini sedang mencari seorang penyampai berita yang fasih berbahasa Melayu, berminat dalam bidang kewartawanan. Serahkan bakat Anda di Sabah Hits Online TV. Mungkin Anda adalah yang kami cari. Untuk maklumat lanjut, boleh menghubungi kami terus ke nomor yang tertera. Jangan malu, jangan segan, tunjukkan bakat sebenar Anda. Saya Rabi Kalibau, Sabah Hits Online TV. 994 juta telah dirampas masih berpeluang bagi mengenai penyelesaian isu pendatang tanpa izin KL. Pada kali ini demikian belum mengambil. Bertemu kembali. Sambutan Aidilfitri di Hospital Kuala Penyu telah disambut dengan meriah oleh kaki tangan Hospital Kuala Penyu dan masyarakat Kuala Penyu bersama dengan kehadiran daripada pengurusi ahli lembaga pelawat HKP Datuk Awang Asli Lakat. Datuk Awang Asli Lakat yang juga merupakan perasmi kepada majlis sambutan Aidilfitri Hospital Kuala Penyu menyatakan ucapan terima kasih kepada seluruh kaki tangan Hospital Kuala Penyu kerana memberikan perkhidmatan yang baik kepada masyarakat Kuala Penyu yang datang untuk mendapatkan rawatan di hospital itu. Kita dibagi kebenaran oleh Kementerian Kesehatan Malaysia untuk membuat program yang seperti ini. Jadi kita rasa bersyukur dengan adanya program seperti ini, maka dapatlah kita menjalankan ataupun mengiratkan perpaduan di antara ahli lembaga pelawat hospital dengan warga Kementerian Kesehatan Kuala Penyu.
Beliau berkata sememangnya menjadi peranan utama ahli lembaga pelawat hospital yang diwujudkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sebagai penghubung kepada masyarakat yang ada di daerah ini dengan kekitangan pihak hospital yang bertugas di hospital ini. Sekian sahaja Mutakhir edisi pagi ini. Jaga SOP sepanjang perayaan ini. Saya Rabi Kalibau. Assalamualaikum dan salam hormat.